Apabila kita mengisytiharkan syaitan dan iblis adalah musuh kita, innahu lakum aduwwum mubin, Allah kata dalam surah Yasin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Macam-macam helah dan muslihat dia nak bagi hancur ketakwaan kita. Tapi kalau setahun sekali Tuhan masuk balik, kita dapat balik kekuatan ini, maka kita dapat menyelamatkan balik diri kita menjadi, kalau ini yang kita cari kan. Tapi kalau tak fikir, tak cari benda-benda ni, duk cari kira seronoknya 15 hari lagi nak raya, Elmen London siap dah, kuih tak ada lagi, duduk kira lagu tu. Tuan-tuan sekalian, tak ada apa. Bolehlah kita lepaslah kewajipan, dapat fadilat, kelebihan, tapi hikmah tu la'allakum tattaqun, yang tu tak main. Kan, jadi umat yang hebat tu satu. Apa lagi? Masalah ngajak ceramah sini lah, kuliah barulah nampak betapa besarnya nikmat air sejuk hadut dalam botol belum ni bulan puasa duk tengok waktu bulan bukan puasa buat tak nampak apa kata ya, bulan ni baru nampak nikmat, baru nampak nikmat. Pas raya dia kita bubuh 2 botol kali dia borang dia. Cuma yang kedua kita tengok apa halangan takwa yang kedua Allah nak runtuhkan dalam diri kita, yang kita kena pasti dapat, iaitulah hawa nafsu. Ni satu lagi, yang tadi iblis syaitan, dua hawa nafsu. Nabi kata inna nafsa la amarakum bisu, sesungguhnya nafsu ni sentiasa menyuruh kamu melakukan kebajikan, memerlukan kebajikan pula tu, silap menyuruh kamu melakukan kejahatan. Nafsu dia kerja dia kot tu kan, dia payah nak menjadikan kita suka hak benda-benda takwa, benda-benda taat kepada Allah ni, dia susah. Dia suka senang bawa kita untuk buat benda-benda yang bercanggah dengan takwa, yang kemurkaan Allah. Sebab tu ada ulama menceritakan kisah asal usul nafsu Allah Ta'ala cipta. Bila Allah Ta'ala cipta akal dan juga nafsu, dah siap sempurna kejadian dia, Allah Ta'ala hadapkan depan dia. Lalu Tuhan tanya akal, wahai akal, siapa engkau dan siapakah aku? Akal kata, aku adalah hamba-Mu ya Allah, engkau adalah Tuhan yang menjadikan aku. Akal dia jawab cukup cantik. Bila ditanya pula kepada nafsu, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Lalu kata nafsu, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Tuan-tuan, nafsu dia payah nak mengakui yang dia tu hamba, Tuhan yang duduk depan dia tu ialah Allah yang menjadikan dia. Susah. Lalu Allah Ta'ala pun masukkan dia, rejam dia dalam neraka selama 300 tahun. Bakar nafsu. Tiap-tiap 100 tahun dikeluarkan, bawa keluar. Bila bawa keluar, Allah Ta'ala tanya, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Lalu kata nafsu, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Nampak tuan-tuan, perempuan nafsu ni walaupun 100 tahun lah dibakar dalam neraka, dia tetap bantah juga, nak tunduk ke Allah payah.
Allah Ta'ala masukkan balik lagi 100 tahun jadi 200 tahun, bawa keluar macam tu juga dia jawab. Buh balik ke 100 tahun lagi jadi 300 tahun. Bila 300 tahun bawa keluar, lalu kata nafsu, aku adalah hamba-Mu ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang menjadikan aku. 300 tahun dibakar, barulah dia boleh tunduk kepada Allah. Jaga tuan-tuan sekalian, nafsu yang ada kat kita pun betul lagi tak dibakar. Nafsu-nafsu yang tak elok yang ada dalam diri kita, payah takwa nak duduk dalam diri kita. Sebab tu Ramadan ni sehari-sehari ni 15 hari dah kita duk bakar nafsu. Kita duk bakar. Ni cara kita bakar nafsu, bukan bakar nafsu pergi duk raduk api sama dengan depa, pecah nyok apa. Ni bakar. Allah Ta'ala bakar nafsu kita ialah melalui puasa. Para ulama memperincikan lagi pula nafsu ni, kata ulama tasawuf ada 3 jenis nafsu. Antaranya nama dia ada 3 nafsu yang ada kat kita. Satu dipanggil nafsul amarah. Nafsu amarah ialah nafsu yang suka kepada apa yang Allah Ta'ala murka, yang Allah suruh dia tak suka. Ini dipanggil amarah. Jangan duk buh nama cucu amarah. Nama nampak lagu sedap, lagu Arab, dia pun buh Siti Amarah. Kan? Lepas tu duk jahat, duk ikut Bangladesh. Amarah. Nafsu yang suka kepada hak yang apa yang Allah larang, Allah tegah, Allah suruh dia tak teringin. Tuan-tuan, puan-puan, kalau inilah dia nafsu yang ada dalam diri kita, takwa tak boleh duduk. Satu lagi dipanggil nafsul lawamah. Lawamah, nafsu hak yang hak Allah suka pun kadang-kadang dia buat, hak Allah larang pun dia boleh tahan, duduk. Ni nafsu serba boleh, kan? Mayang semayang, mayang semayang no, kan? Mengata pun kadang-kadang boleh tahan, mengumpat pun boleh tahan, dia jadi pasien tu, no? Semayang masjid, pi ayak ketum pun boleh tahan. Ni jenis orang jantan, jadi pasien tu. Kan? Dia jadi lawamah, baik pun dia suka, tak baik pun dia suka. Yang ni pun takwa tak boleh duduk. Satu lagi dipanggil nafsul mutmainnah. Mutmainnah, nafsu yang suka apa yang Allah Ta'ala redha, dan nafsu yang benci apa yang Allah Ta'ala benci. Nafsu ni, kalau itu nama nafsu yang ada kat kita, takwa boleh duduk. Jadi Ramadan kita nak bakar, Allah nak bakar tu lawamah yang ada dalam diri kita, amarah yang ada dalam diri kita selama sebulan, cukup sebulan. Yang tinggal dalam diri kita nafsu tu bernama mutmainnah. Tuan-tuan, berapa ramai orang duk fikir terbakar ke dak nafsu amarah lawamah aku ni 15 hari dah. Jarang orang fikir tu. Yang duk fikir ni bila lah nak bakar berhulu. Dia duk kira lagu tu, no? Dia kira nak bakar berhulu dia. Nafsu dia terbakar ke dak dia tak pernah kira. Sebab tu kita nak kena berbetui hak ni sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia kira nak bakar berhulu. Allah bakar nafsu kita melalui puasa di siang hari dengan qiyam waktu malam tu, proses duk bakar. Tapi orang tinggal hak bakar nafsu ni, dia bakar berhulu. Malam 20 cerah dah masjid, 10 hari lagi ada, kan? Malam 10 ada, malam nak balik malam tu salam dah semua jemaah-jemaah sembahyang tarawih. Tak ampun minta maaf lah nak, oi kita beraya siap-siap lah, kami malam esok tak main dah, malam esok nak mula buat ilmu London. Tu cerah, kan? Puasa lagu ni sampai bila pun dia tak boleh angkat darjat kita, tak sampai maksud.
Tu yang ibadat. Siang cara kita bakar nafsu kita melalui puasa. Tahan nafsu makan minum, tahan nafsu syahwat, tahan nafsu ni anggota dan sebagainya. Puasa macam kita cerita itu kan, yang Imam Ghazali kata puasa khusus, puasa khusus. Kan itu proses. Belah siang kita nak rendam nafsu kita. Belah malam pula dengan qiyam sembahyang kan. Akhirnya terbakarlah 30 hari kita lagu ni, terbakarlah lawamah dan amarah. Baru tinggal dalam diri kita hanya mutmainnah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dua kan modul yang ada dalam Ramadan yang nak mengembali ataupun mengangkat kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang la'allakum tattaqun tadi. Yang ketiga, dunia kan, yang ni antara yang menyebabkan hilangnya kan, musnahnya sifat takwa kita kepada Allah. Jadi kita mai tengok macam mana Ramadan dah 15 hari dah kita lalu kan, Allah runtuhkan satu sifat yang ada dalam diri kita yang nak menyebabkan takwa tak boleh duduk. Apa dia? Hubbud dunia. Ada yang ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila hubbud dunia ada, sifat takwa dia lari. Bila sifat takwa dia lari, hak ni yang kita duk kalah dengan Israel. Tuan-tuan tengok Israel duduk tang mana, tengok peta duduk tang mana. Tengok keliling dia semua negara Arab yang kaya-kaya belakang kan? Perasan negara Arab ni kalau pakat ludah Israel seorang sekali pun tenggelam. Tapi apa yang boleh buat orang Islam? Boleh buat. Mesir kan ditutup selama ni. Hak yang Ahmad Mursi buat laluan untuk nak bantu rakyat-rakyat Palestin kan, yang kurang senjata dan sebagainya, sering dibom di apa semua oleh Israel. Mursi buka. Bila nampak Mursi ni nak bagi duk membantu Islam ni, Amerika dengan segala helah dan sebagainya kan, mencipta satu keadaan politik jahat di Mesir, merampas kerajaan Ahmad Mursi dengan penuh kezaliman. Tuan-tuan sekalian, dibunuh orang-orang yang hebat, 500 orang digantung yang dibunuh dan sebagainya lagi. Dan hari ini kan, bila apa nama isi apa nama hak bang Sisi pegang, apa dia buat? Dia tutup laluan-laluan bantuan kepada Palestin. Tuan-tuan tengok ni, manusia jenis ni, orang Islam jenis ni, bila diberi kuasa, takwa tak ada, apa yang berlaku? Hina melanda umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, negara Arab keliling tu semua kaya-kaya belakang. Tapi kenapa jadi hina orang Islam? Sebab hubbud dunia yang menguasai umat Islam. Nabi sebut dah kat kita. Rasulullah kata apa? Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir sampai dengan satu zaman, jaga kan nak sampai dah. Nabi kata 1400 tahun dulu, di mana pada zaman itu orang Islam akan dikepung, dikeliling dia oleh segala musuh yang terdiri dari segala jenis bangsa. Kan kepung orang Islam kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana mengerumuni orang-orang yang lapar kepada hidangan yang sedap. Umat Islam ni jadi macam makanan yang sedap pada orang lapar. Kita tengoklah macam Dr. Mazlan sebut tadi, anak-anak jadi mangsa, orang perempuan, orang tua, seolah-olah Israel, senjata Israel tu macam orang lapar, duk ratah tubuh orang Islam, tak kira siapa. Orang lapar, tuan-tuan, jumpa makanan yang sedap lagu mana?
Tuan-tuan tak payah tengok jauh lah, tengok bulan puasa ni lah ni sudah tengok. Sehari baru tak makan. No, tak. Buka puasa 7.30 katalah. Pukul 7 dia tak pergi ke mana dah. Dia duduk keliti ikut dapur. Ini dia masak apa? Pergi tengok. Hang buat lepas lihat. Orang suruh buat tepung torak, dia buat lepas lihat. Dia kira nak makan. Kan? 7 siap dah duduk. Rumah dah di meja duduk. Ayak ni atuk sampai 4 jenis ayak. Tu baru sehari tak makan. Sampai masa Tok Bilal baru ya. Belum al lagi nak bangun baru ya. 3 gelas dah jalan. Tata Tok Bilal kata pembesar suara dalam ujian Jahanam. Dia balas dah 3 gelas dah. Tu baru sehari tak makan sehari tu tuan. Orang Islam Rasulullah gambarkan akan sampai satu zaman dia jadi macam ni. Dia jadi makanan yang sedap, keliling dia penuh orang yang lapar. Macam tu dikerumuni oleh musuh yang terdiri dari segala bangsa. Lalu sahabat Nabi tanya, wa min qillatin nahnu yawma izin ya Rasulullah. Adakah kami pada waktu itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Jumlah kami tak ramai, sebab tu kami jadi hina, jadi makanan yang sedap kepada musuh, sebab tak ramai. Nabi kata la, tidak. Bal antum yawma izin kathirun walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl. Bahkan kamu pada waktu itu sebenarnya ramai, tapi ramainya kamu macam banyaknya buih yang ada di atas permukaan air. Waktu ni orang Islam jadi makanan yang sedap. Bukan waktu mereka sikit dah. Waktu ramai, tapi ramai dia macam buih, tak ada kekuatan. Nabi habaq lagi, pasal apa jadi lagu tu? Pasal apa jadi ramai tapi tak ada kekuatan? Masing-masing diselanda oleh satu jenis penyakit. Akhir hadis tu Nabi sebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih kepada dunia dan benci mati. Yang ni lah. Sebab tu kita tengok ada negara-negara Arab yang support Amerika dalam usaha di Palestin. Kita kadang-kadang fikir tak boleh pikut mana boleh jadi lagu ni. Patutnya stop semua kepentingan Amerika. Sebab dia antara orang yang penyumbang kepada Israel untuk memamah orang Islam di Palestin. Tak, dia duk jadi. Kita heran sebab ini dia penyakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, virus yang cukup bahaya. Bila ada penyakit ni, dia main penyakit-penyakit lain. Penyakit hubbud dunia ni. Peringatan agama tak mau dengar. Dia main daripada. Bila tak mau indah, tak mau ambil tahu tentang perintah Allah, perintah Rasul apa semua, mana nak main kuat kan? Sebab tu ada satu hadis Rasulullah kata dekat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni seorang sahabat Nabi yang dia bila main mengaji, dia akan pastikan apa yang dia dengar tu sampai di hati dia. Usamah bin Zaid ni, dia ni anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Usamah main duduk dengar, dia kata pelik apa pasal hari ni. Dia tak mau nak masuk ke dalam, tak rasa apa. Nabi cerita syurga pun tak rasa apa, Nabi cerita neraka pun tak rasa, selalu lain kan. Ni sahabat Nabi Usamah bin Zaid, mereka cukup takut bila nasihat agama tak dapat menyentuh hati mereka. Mereka dengar, dia jadi tak ada rasa apa, cukup takut. Sebab inilah dia nasihat yang paling besar. Kalau agama tak boleh nasihat kita, apa lagi yang nak membetui kita? Lepas Rasulullah mengajak dia pergi dekat Nabi. Dia kata, ashku ilaika ya Rasulullah, aku mengadu kepada engkau ya Rasulullah, qaswata qalbi, pasal apa hati keras sangat hari ni. Lalu Rasulullah letak tangan di atas dada Usamah, lalu Nabi tepuk. Sambil tepuk Rasulullah kata, ukhruj ya adu Allah, keluar olehmu wahai musuh Allah.
Lepas tu dia pun baru sedap balik, barulah dia rasa kekuatan balik dengan apa hak Nabi sampai yang dia dengar tadi. Lepas tu Rasulullah pesan, kata Nabi dekat Usama, qaswatu qalbi bi kasrati zunubi. Hati kita jadi keras, punca dia banyak buat dosa. Bila kita buat dosa, hati dia semakin keras, dia semakin bebas. No? Sebab tu ada riwayat yang lain Rasulullah cerita pasal hati ni. Kata Nabi SAW, seorang hamba bila dia buat satu dosa, satu tumpuk hitam melekat di hati dia. Bila dia istighfar, dia bertobat, tumpuk hitam tu bersih balik. Tapi kalau dia tak bertobat, dia tak istighfar, yang dia duk buat dosa demi dosa, dosa demi dosa, akhirnya tumpuk hitam demi tumpuk hitam melekat di permukaan hati dia, dan seluruh permukaan hati dia gelap. Bila gelap, Nabi kata ini dah ada yang Allah kata arran, karat hati. Bila dah gelap lagu ni, tak berguna lagi dah peringatan, tak berguna lagi dah. Tuan-tuan, sebab tu Rasulullah sendiri tunjuk contoh kat kita kan, dia beristighfar kepada Allah sehari semalam 80 ke 100 kali. Ada satu hadis kata 80, ada satu kata 100. Proses nak sucikan hati ni kena berlaku. Jangan bagi dia kelam. Bila dia kelam, dia keras. Lalu Nabi abang lagi kat Usama, wa kasratu zunubi bitulil amali. Punca manusia ni suka buat dosa ialah kerana panjang angan-angan dia. Bila angan-angan dunia panjang, bila nak pi tak boleh, tu yang dia buat benda-benda dosa. Nak boleh bagi sampai juga angan-angan dia tu. Wa tulul amali bi hubbid dunya wa karahiyatul maut. Dan panjang angan-angan ni pasal apa? Pasal di hati ada satu jenis penyakit dinamakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih kepada dunia dan benci mati. Tu punca. Maksudnya semua tadi ni punca dia daripada hubbud dunia. Sebab tu hubbud dunia ni dia macam kencing manis. Dan ada hak ni je, tunggulah. Saat ni dia main buah pinggang, saat lagi dia pi tang tu, dia main yang ni last kali, dia tangkap pi jantung, habis. Kan punca dia kencing manis. Hubbud dunia ni punca kepada segala permasalahan ummah. Kalau kita bercakap soal ummah ni, hilang kekuatan, permusuhan, tindas menindas, sebab ada hubbud dunia di hati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok Palestin dikelilingi oleh negara Islam yang kaya, yang kuat, yang hebat, tapi apa boleh buat? Israel bukan besar mana, bukan dia, kan? Dia berani. Kita yang ramai ni jadi takut. Tuan-tuan, sebab ni penyakit yang cukup bahaya. Jadi kita tengok Allah Ta'ala plan elok dah. Kalau kita ambil betul-betul, kita dapat